عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang yang menziarahi pesakit yang belum tiba saat-saat kematiannya, lalu ia berkata di sisinya sebanyak 7 kali, aku bermohon kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan Arasy yang Agung, agar menyembuhkan engkau. Nescaya Allah akan menyelamatkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Daud. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Usahawan, nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang? Bion kan ada. Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama. Bion kan ada. Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa. Lebih menyedihkan, simpanan pun tiada. Bion kan ada. Bion nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari
semua masalah ini. Layari seminarbisnes.com sekarang dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? Seminarbisnes.com. BYOND. Beyond kan ada. Puas dah Itia nak hilangkan jeragat ni. RM10,000 dah habis. Masuk umur 40-an ni muka kering. Jeragat naik tebal. Berkedut pula tu. Ramailah kak wanita mengalami masalah macam ni. Bukan akak seorang je tahu. Biomedical Action ni kak bagus produk ni. Dia membantu jeragat pudar dengan cepat. Kedutan kurang. Muka kendur pun boleh tegang balik tahu. Akak, produk ni bagus khusus untuk merawat masalah muka paling susah nak hilangkan. Jeragat, muka kendur, kurangan kedutan. InsyaAllah akak takkan menyesal. Tak menjadi siap kau ya. Produk ni baguslah. Tak tipu dosa. Nak muka segar, nak tamatkan penuaan muka, akak kena pilih Biomedical Action. Biomedical Action? Berbelit lidah nak menyebutnya. Yang penting muka rasa halus, licin, bersih. Untuk info lanjut, FB Bonda Rosita Ibrahim, IG Bonda Rosita Ibrahim dan info produk JRM Official, WhatsApp 019-3737-133. 019-3737-133. Kalau esok Allah tarik nyawa kita, apakah persediaan kita? Tidak mahukah tuan-tuan dan puan-puan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kedudukan mulia di sisinya? Ayo kita kejar redha Allah dengan melaksanakan ibadah korban tahun ini menerusi kempen mengejar pahala korban oleh Al-Khairi Korban dan Akikah. Daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. InsyaAllah pahala, kebaikan dan ganjaran yang banyak menanti anda. Saya ulang, daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami, yang baru buka radio pada waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM 47 malam bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, selamat petang buat anda. Semoga petang ini petang yang terus menjadikan kita semangat walau apa jua dugaan cabaran, tapi tetap kita kuat, hebat sebab apa? Ketenangan dan juga orang yang hebat ini akan dapat laluinya dengan tenang, insya-Allah. InsyaAllah. Adanya nilai-nilai agama dalam kehidupan kita. Okey? InsyaAllah. Dan para pendengar, untuk makluman bersama, insyaAllah sebentar saja lagi kita akan bersama untuk setiap hari Khamis bersama rancangan Imanuna. Betul, Iman Kami. Okey, kita akan haita lagi pengajian ilmu akidah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan insyaAllah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Para pendengar boleh tonton di situ. Dan untuk anda yang ada soalan, pertanyaan, kemusykilan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Doktor akan bincangkan tentang dalil sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Betul. Kita akan sama-sama hayati kejap lagi dan dengarkan sama-sama untuk kita buka kitab rujukan Al-Aqidah Al-Sukhrah. Okey. Nantikan sama-sama rancangan Imanuna selepas ini. Kekal bersama Destinasi IKIM. Baris kata Tuku susuri jalan gelita, mentera keramat kata pujangga, azim pad yang bermakna. Hidupan simpang bercabang tiga, tak tahu mana satu arahnya. Kanan kiri manusia berdusta, mungkin rupa dayang Isa. Lakonan dunia juga ku turut sama, pastinya aku yang binasa. Berikan aku
kehidupan untuk teruskan pengembaraan tanah badan tersalah langkah. Tunjukkan aku kawan simpan mana haram kejayaan timur utara juga selatan tawara mentari terbenam bersama menyusuri jalan para rasul nabi junjungan menuju untuk mencatat keinginan iman di dalam Assalamualaikum, saya Pio Azman. Perasan tak kadang-kadang hati rasa tak tenang? Boleh jadi sebab jauh dengan Allah. Sebab tu kita dianjurkan berkorban. Diri akan lebih dekat dengan Allah sekaligus hati lebih tenang. Saya syorkan anda buat korban dengan serantau Muslim. Untung berganda, pahala korban dapat, pahala sedekah pun dapat. Serantau Muslim akan bantu anda sedekah daging korban kepada fakir miskin. Jom berkorban. Layari sekarang korbanmudah.com atau hubungi 010-668-2270. Sedekah serantau Muslim. Adakah anda tahu, di Malaysia, kita menggunakan air lebih 200 liter seorang setiap hari, bersamaan 72,000 liter seorang untuk setahun. Lebih dari 90% penggunaan air isi rumah adalah di sinki dapur, tandas dan mesin basuh. Kajian mendapati, akibat tabiat dan penggunaan peralatan yang tidak cekap air, kita telah membazirkan hampir 50% dari hasil alam ini dengan sengaja. Itulah situasi yang sedang kita alami sekarang akibat kesedaran yang masih rendah di kalangan pengguna di negara kita. Menjimatkan air bermaksud menggunakan bekalan air kita dengan bijak dan bertanggungjawab melalui penggunaan produk cekap air. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) kini telah mewajibkan pemasangan produk cekap air jenis pilih air, pancuran mandi, urinal dan tandas dui sumbahan yang mampu menjimatkan bil anda, membantu memelihara alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan tenaga di loji-loji. Seterusnya, ia akan menjadikan industri perkhidmatan bekalan air dan pembendungan lebih mampan. Setitis air yang kita bazirkan hari ini adalah setitis yang diambil dari generasi yang akan datang kerana mungkin suatu hari nanti sumber air akan ada hadnya. Gunalah produk cekap air. Mesej ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, melestarikan perkhidmatan air. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Negeri Sembilan 102.7. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama Munah dan Syafiq. Betul, kita nak teruskan lagi bicara kita dan juga perkongsian ilmu di petang Khamis ini untuk bawakan rancangan Imanuna, Iman Kami, dan seperti biasa kita nak jemput anda juga untuk ke Facebook IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM. Di situ anda boleh tonton rancangan Imanuna secara langsung. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, kita buka untuk soalan pertanyaan anda. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0129004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Betul. Dan untuk itu juga Mona, kita nak sama-sama terus mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah pun bersedia di talian saat ini, iaitu tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukumah? Alhamdulillah bikhair Doktor. Bil khair. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor sudi lagi ruangkan masa bersama kita. Walaupun tempat Doktor katanya PKPD Doktor, betul? Kat sana, masya-Allah, kita doakanlah semoga baik dan juga berjalan lancar semuanya urusan insya-Allah, dan juga Allah kurniakan keselamatan dan kesihatan kepada kita semua termasuk para pendengar insya-Allah. Dan Doktor, kita nak teruskan lagi perkongsian pada hari ini untuk kita bawakan tajuk kita pada petang ini, iaitu dalil sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dan kita akan sentiasa terus bersama dengan untuk rujukan kitab kita, iaitu Al-Aqidah Al-Sukhra. InsyaAllah sama-sama kita akan buka dan kita akan hayati. Ya, insyaAllah. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah, silakan Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Datuk Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap alim ulama, para a'immah yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna pada petang hari Khamis ini. Alhamdulillah, kita sekarang berada pada pengajian seterusnya, iaitu tentang burhan atau burhanu wujubil qiyami binafsi, iaitu dalil tentang wajibnya Allah SWT bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, iaitu berdirinya zat Allah SWT dengan zatnya sendiri atau dengan dirinya sendiri. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sebelum kita teruskan pembacaan kitab ini, perlu kita revise sedikit sahaja. Apakah itu qiyamuhu ta'ala binafsihi? Sifat salbiyah qiyamuhu ta'ala binafsihi memiliki makna, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala wujud dan berdiri dengan sendirinya, dalam erti dia la yaftakiru ila mahallin, tidak berhajat kepada tempat, wala yaftakiru ila mukhassisin, dan juga kewujudan Allah tidak berhajat kepada zat lain yang menentukan. Ingat kan? Ini yang definisi yang telah kita berikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu dalam membahas sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Maka kurang tepatlah kalau orang mengatakan yang maksud dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi iaitu olehnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan sesuatu, dia tidak perlu kepada pertolongan, tidak perlu kepada bantuan. Itu tak betul lah. Kerana definisi atau maksud yang diberikan itu bukan berada pada definisi sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, akan tapi bahkan ia berada pada penerangan sifat kudrah itu sendiri. Yang mana dimaksudkan dengan sifat kudrah
adalah sifat berkuasa, yang mana dengan sifat itu Allah SWT boleh mewujudkan segala perkara yang mungkin dan meniadakan segala perkara yang mungkin sesuai dengan iradahnya. Kan? Maka dalam erti kalau Allah SWT hendak mewujudkan sesuatu, tidak ada yang dapat menghalang Allah SWT mewujudkan perkara tersebut. Kalau Allah SWT ingin untuk menghilangkan sesuatu, meniadakan sesuatu, kita panggil dengan i'dam, iaitu menghapus sesuatu, nescaya tidak ada satu pun yang dapat menghalang kehendak Allah SWT itu. Itu berada pada sifat kudrah. Sedangkan pada hari ini kita sekarang nak masuk, bila kita dah bahas tentang definisi sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, iaitu berdirinya Allah SWT dengan zatnya sendiri, iaitu la yaftakiru ila mahallin, tidak berhajat pada tempat, wala muftakirin, dan tidak berhajat kepada zat yang menentukan. Maka apa kata-kata mu'alif? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Al-Imam As-Sanusi berkata, wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi fali'annahu ta'ala law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Maksudnya, ada pun dalil, muka surat 52, cetakan terjemahan, ada pun dalil wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri dengan sendirinya, ialah sekiranya Allah Ta'ala memerlukan tempat, nescaya dia adalah sifat. Ini terjemahannya. Kalau dia perlu kepada tempat, nescaya dia itu sifat. Wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani. Sedangkan sifat itu tidak mungkin bersifat dengan sifat ma'ani. Wala ma'nawiyati, dan juga tidak bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Wa maulana, iaitu apa? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaysa bisifatin. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa azza wajib bersifat dengan kedua-dua sifat ini, maka bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifat. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apa yang dapat kita fahami di dalam penerangan atau yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala ini? Maka dia mengarang kitab syarah kepada kitab Ummul Barahin. Imam Sanusi sendiri dia mensyarahkan kitab Ummul Barahin yang dipanggil dengan Syarhul Aqidati As-Sughra, syarah Aqidah Sughra. Apa dia kata? Taqaddama anna qiyamahu ta'ala binafsihi ibaratun an istighna'ihi jalla wa azza anil mahalli wal mukhassisi. Telah lalu kita menjelaskan bahawa sesungguhnya sifat berdirinya Allah SWT dengan zatnya sendiri adalah ibarat, adalah suatu sifat yang boleh digambarkan, boleh diibaratkan dengan sifat istighna Allah SWT, iaitu Allah SWT ni maha kaya. Istighna tu maha kaya. Jalla wa azza anil mahali, berarti Allah SWT ni maha kaya dari tempat. Maksudnya Allah SWT ini tidak perlu, tidak berhajat kepada tempat. Wal mukhassisi, dan tidak berhajat kepada zat lain yang mendefine Allah SWT, zat lain yang menentukan atau yang mewujudkan Allah SWT. Tidak perlu. Kerana Allah SWT ini ghaniyun, maha kuasa. Maha kuasa, maha kaya, Ghaniyun, maha kaya itu maksudnya tak berhajat lah. Kerana yang dimaksudkan dengan berhajat itu fakir. Contohnya kita berhajat kepada Allah, kita fakir ila Allah. Tanpa Allah macam mana kita nak wujud? Ini contohnya. Okey. Lalu dia jelaskan, amma burhanu wujub istighna'ihi ta'ala anil mahali. Apakah keterangan tentang Allah SWT tidak berhajat pada tempat? Jadi dalil, sedangkan ada pun dalil wajibnya secara akal Allah SWT itu maha kaya daripada tempat, iaitu tidak berhajat kepada tempat.
kewujudannya tidak memerlukan kepada tempat, ai an zatin yaqumu biha, iaitu Allah SWT tidak memerlukan, iaitu suatu zat untuk ia berdiri, untuk ia eksis, untuk ia bergantung padanya. Tidak. Bukan macam kita. Kita berhajat, kita memerlukan kepada tempat untuk eksis. Allah SWT tidak. Allah SWT maha kaya. Kerana apa kita perlu kepada tempat? Kerana kalau tanpa ada tempat, macam mana kita nak eksis? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ini maha kaya, tidak berhajat kepada alam sama sekali, kepada makhluk sama sekali. Dan dijelaskan dalil dia bahawa annahu law ihtaja ta'ala ila zatin ukhra yaqumu biha lazima ayyakuna simatan litilka zati, iaitu apa? Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala berhajat kepada zat lain, berhajat pada zat lain untuk ia berdiri pada zat tersebut, nescaya wajiblah Allah SWT itu berupa sifat bagi zat tersebut. Kerana tidak ada yang berhajat kepada tempat secara pasti melainkan iaitu sifat. Sifat ini dia tidak boleh eksis melainkan ia berada pada zat. Itu maksudnya. Idla yakumu bidzati illa sifatuha. Kerana tidak berdirilah pada sebuah zat melainkan sifat bagi zat tersebut. Berarti nanti kalau Allah SWT digambarkan dia berhajat kepada zat untuk dia wujud, nescaya Allah SWT ini adalah sifat. Bagaimana sifat? Nanti dia akan jelas InsyaAllah setelah ini, insyaAllah. Okay. Baik, kita akan jelaskan dengan lebih detail, dengan lebih terperinci selepas ini, insyaAllah. Dan masih lagi kita bukakan ruang peluang kepada anda untuk sampaikan dan juga berikan pertanyaan soalan di Facebook IKIM FM. Boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen dan juga di talian WhatsApp konti 01129004. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini, terus setia bersama kami. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik
sebaik-baik penolong. La ilaha illa ant subhanaka Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Wahai Tuhan yang maha lindungilah kami dari apa yang kami takut. Jauhkanlah kami dari golongan yang zalim. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Betul, kita masih lagi mendengarkan perkongsian dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan sekarang juga kita sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama tonton secara langsung kita di situ. Boleh terus kita bertalaqi kan. Kita belajar bersama-sama dengan doktor, insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0111290404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Betul. Terus lagi kita nak sembang dan juga bincang lagi doktor tentang tajuk kita hari ini, iaitu dalil sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi menerusi kitab Al-Aqidah Al-Sukhra. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Jadi dia menerangkan tadi, yang saya terangkan tadi, iaitu Allah Subhanahu wa taala dia tidak berhajat kerana tempat pada tempat. Kerana yang berhajat kepada tempat itu sifat. La yakumu bidzati illa sifatuha. Jadi tidak ada yang berada pada berdiri pada sebuah zat melainkan sifat bagi zat tersebut. Wa maulana jalla wa ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yastahilu ay yakuna sifatan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu berupa sifat. Kerana apa? Hatta yahtaja ila mahallin yakumu biha. Yakumu bihi. Sehingga dia itu berhajat kepada tempat untuk ia berdiri pada tempat tersebut. Idlau kana sifatan lazima alla yattasifa bisifatil ma'ani. Kerana apa? Kerana kalau Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat, maka mustahillah Allah Subhanahu wa taala, atau kalaulah Allah Subhanahu wa taala ini sifat, maka lazimlah ia tidak disifati dengan sifat-sifat ma'ani. Jadi contoh dia, Allah ini adalah sifat. Allah adalah sifat, bukan zat. Macam mana sifat boleh bersifat dengan sifat ma'ani? Sebab itu disebut lazima alla yattasifa bisifatil ma'ani. Dan kita tahu Allah wajib bersifat dengan sifat kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dan segala sifat-sifat tadi itu dipanggil dengan sifat ma'ani. Dan kita tahu Allah SWT bersifat dengan sifat ma'ani. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala bukanlah sifat, tapi dia adalah zat yang mana sifat berdiri pada zat. Sifat ma'ani apa? Kita ingat sifatun qaimatun zaidatun anizat, wujudiyatun qadimatun. Ini adalah sifat, iaitu sifat yang mana dia itu adalah wujud, sedia ada, berdiri pada zat, dan dia ini zaidatun anizat, iaitu dia bukan sifat, dia bukan zat, tapi dia adalah sifat yang berdiri pada zat. Sifat wujud yang berdiri pada zat. Ini sifat ma'ani. Ila akhiriha, sampai akhir sifat-sifat ma'ani. Wala bisifatil ma'nawiyah. Allah Subhanahu wa taala juga bukanlah sifat ma'nawiyah. Jadi Allah SWT bukan sifat ma'nawiyah. Dia bukan sifat ma'ani, dia bukan sifat ma'nawiyah. Apakah ma'nawiyah? Wahya kaunuhu ta'ala qadiran, muridan, aliman. Adanya Allah SWT itu zat yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang alim ila akhirih. Li'anna sifata la tatasifu bisifatin subutiyah. Kerana apa?
Kerana sifat tidak boleh bersifat dengan sifat wujudiah. Macam mana kita nak kata sifat bersifat? Sifat itu tidak mungkin bersifat dengan sifat yang sesamanya. Maksudnya sama-sama sifat ma'ani. Kudrah itu bersifat dengan sifat ilmu. Boleh ke tak? Tak boleh lah. Yang betul, Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang bersifat. Okey. Atau dan juga iaitu dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Lianna sifat, kerana sifat tidak bersifat dengan sifat dengan sifat subutiyah, iaitu sifat-sifat ma'ani yang berada pada zat, yang berdiri pada zat. Selain sifat-sifat yang bersifat sifat nafsiyah atau sifat salbiyah. Kalau salbiyah dan nafsiyah, misalnya kudrah Allah bersifat dengan sifat qadim. Betul lah. Kudrah Allah ni kuasa Allah ini sedia ada. Ilmu Allah itu adalah sifat Allah, dan sifat ilmu Allah ini juga qadimah, atau sifat dia adalah qadim, iaitu sedia ada. Ilmu Allah bukan dari tidak tahu lalu tahu. Itu baru betul. Dari keterangan ini, hadirin wal hadirat hafizakumullah, dapat kita mengambil kesimpulan kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan sifat yang berhajat kepada zat, iaitu yang memerlukan kepada tempat. Kerana yang memerlukan tempat itu seperti sifat, dia memerlukan kepada zat untuk eksis. Sedangkan Allah SWT itu bukanlah sifat. Kerana tak mungkin sifat disifati dengan sifat yang lain yang sepertinya, iaitu sifat-sifat ma'ani yang lain. Ataupun maknawiyah. Ini mustahil. Oleh sebab itu kita kata Allah Subhanahu Wa Taala la yaftakiru ila mahalin wala mukhassisin, iaitu Allah SWT tidak berhajat kepada tempat. Lalu dia menerangkan tidak berhajat kepada mukhassis. Mukhassis itu apa? Yang menentukan. Maka kata-kata muallif atau pengarang kitab ini, law ihtaja ila mukhassisin lakana hadithan, iaitu dan sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada mukhassis. Mukhassis itu apa? Zat yang menentukan. Mukhassis. Lakana hadisan, nescaya dia bersifat baharu. Nescaya dia bersifat baharu. Jadi kalau Allah ini berhajat kepada zat yang menentukan, nescaya Allah SWT ini baru. Kenapa baru? Kerana yang menentukan tadi akan menjadikan dia. Berarti Allah SWT ini dari tidak ada lalu ada. Dan ini namanya apa? Namanya iaitu hadis. Makhluk. Dari tidak ada lalu ada. Okey. Lalu dia kata apa? Kaifa? Macam mana? Waqad qama al-burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Bagaimana? Sedangkan iaitu apa? Bagaimana sesungguhnya telah lalu dalil-dalil, burhan tu dalil-dalil ala wujubi qidamihi, iaitu apa? Wajibnya sifat qidam pada dan baqa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bincang tentang sifat qidam dan baqa bagi Allah SWT, maka jelas Allah SWT tidak berhajat kepada apa? Tidak berhajat kepada mukhassis. Lalu disyarahkan oleh mu'alif, iaitu Imam Sanusi sendiri mensyarahkan, amma burhanu wujub istighnaihi, adapun dalil bahawa Allah SWT wajib secara akal, iaitu maha kaya, jalla wa adha, tidak berhajat kepada mukhassis, kepada zat lain yang mendefine Allah, yang menentukan Allah, atau yang mewujudkan Allah, atau yang menjadikan Allah. Fahuwa annahu, kerana apa? Kalaulah annahu law ihtaja, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala berhajat ilal fa'ili, kepada fa'il yang membuat lainnya, lakana hadithan, nescaya Allah SWT ini baru. Wa dzalika muhalun, dan ini adalah muhal, mustahil. Lima arafta, kerana apa yang telah engkau ketahui, bil burhanil qati'i, dengan burhan yang pasti, dengan dalil yang pasti, min wujubi qidamihi, iaitu Allah SWT berhajat, Allah SWT itu wajib bersifat dengan sifat qadim, wa baqaihi, dan kekalnya Allah SWT, sifat baqa Allah SWT. Kita ingat apa dalil sifat qidam? Kalau Allah SWT berhajat kepada Tuhan lain, nescaya Allah SWT itu adalah bukan Tuhan.
kerana dia diciptakan oleh Tuhan yang lain. Dan kalau ada Tuhan yang lain berhajat kepada Tuhan yang lain, berhajat kepada Tuhan lain sampai kepada tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran, infinity, maka ini mustahil, dipanggil dengan tasalsul, akal tak boleh terima. Ataupun daur, iaitu seperti Tuhan A berhajat pada Tuhan B, Tuhan B berhajat pada Tuhan C berhajat pada Tuhan A, juga mustahil. Kerana apa? Dia seperti kewujudan dia, padahal dia perlu kepada yang dia wujudkan. Itu macam mana? Dia yang mewujudkan ni, tapi kewujudan dia tergantung pada kewujudan ni. Itu tak masuk akal. Akal tak boleh terima. Okey. Maka oleh sebab itu, apa kata mu'alif? Fatabayyana bihadainil burhanaini, maka jelaslah dengan dua dalil burhan ini wujubul ghina al-mutlaq, bahawa Allah SWT ini maha kaya yang mutlak, absolute li maulana jalla wa adha, bagi Allah Subhanahu wa taala, an kulli ma siwahu, iaitu pada segala apa selain Allah SWT, wa huwa ma'na qiyamihi jalla wa adha bi nafsihi, dialah makna iaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. InsyaAllah kita sambung setelah ini dengan Q&A. Baik, Doktor, insyaAllah. Okay. Dan cakap tentang soalan-soalan dah pun dapat sebenarnya Munah di talian WhatsApp konti kita meriah dengan soalan. Betul, kan? Alhamdulillah. Di Facebook, Alhamdulillah ramai sahabat-sahabat pendengar juga catit semula. Letakkan semula nota-nota di situ. Masya Allah, terima kasih kepada anda. Antara soalan yang kita dapat, Doktor, di sini ada sahabat kita bertanya, Doktor, adakah Allah itu berkuasa dengan zat atau dengan sifatnya? Dan apakah sifat maknawiyah itu boleh ditolak? Okey, soalan yang kedua kita dapat di sini, Tuhan tidak bertempat tetapi arash itu bukankah tempat, Doktor? Mohon penjelasan. Kejap lagi kita akan tanya Doktor. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Radio IKIM 20 tahun membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik dan terkini di Malaysia. Tiada ganti kasih ibu ayah akan kau isteri solehaya. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Mengurangkan tekanan COVID-19. Wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia ketika ini merupakan satu fenomena pandemik yang merisaukan semua orang. Sudah tentunya, kerisauan ini pula akan mencetuskan reaksi stres atau tekanan. Namun perlu difahami bahawa tekanan atau stres yang dihadapi itu adalah satu reaksi yang normal, sama seperti reaksi stres dan tekanan yang dialami dalam kehidupan seharian. Berikut adalah saranan bagi mengurangkan reaksi tekanan yang dialami dan menjadikannya terkawal. Pertama, bertenang dan akui bahawa musim wabak COVID-19 adalah suatu yang nyata serta mampu memberikan impak yang besar dalam kehidupan. Oleh itu, bersedialah untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan besar yang tidak dijangka akan berlaku. Kedua, berusahalah untuk membantu diri dan orang tersayang dalam menghindarkan sebarang kemungkinan terkena jangkitan ini dengan melakukan aktiviti pencegahan seperti amalkan kebersihan diri, hadkan pergerakan dan lakukan penjarakan sosial. Ketiga, sebagai seorang Muslim, berdoa dan bertawakal serta berusaha menghindarkan sebarang kemudaratan adalah dituntut dan mendapat ganjaran pahala yang besar. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kesetiaan anda membenarkan kami bersiaran selama 20 tahun. IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islam. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Betul, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian saat ini yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan sekali lagi kita nak maklumkan, masih lagi kita bersiaran di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Dan sekarang Doktor, terus kita nak bawakan soalan-soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti 011 29
dan juga di Facebook Live Kim FM. Ya. Soalan yang kita dapat di FB dan juga WhatsApp Konti pada waktu ini, doktor bertanya, adakah Allah itu berkuasa dengan zat atau dengan sifatnya? Apakah sifat maknawiyah itu boleh ditolak? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan pertama, adakah Allah itu berkuasa dengan zat atau sifat atau dengan sifatnya? Ya. Kita dah belajar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang bersifat dengan sifat, salah satunya adalah sifat kudrah, berkaitan dengan soalan kuasa. Sifat kudrah ini sifat berkuasa yang berdiri, yang wujud. Jadi dia bukan amrun itibari, bukan perkara yang hanya ada dalam zihni kita, tapi betul-betul wujud yang kalau Allah SWT buka hijab kita, nescaya kita akan melihat sifat tersebut. Berdiri pada zat Allah SWT, dan dia itu qadimah, iaitu sedia ada, bukan dari tidak ada lalu ada. Yang mana dengan sifat itu dia mewujudkan segala perkara yang mungkin dan juga menyediakan segala perkara yang mungkin sesuai dengan iradahnya. Itu adalah sifat kudrah. Berarti Allah SWT berkuasa dengan sifat kudrah. Itu kita panggil macam tu. Lalu apakah sifat maknawiyah itu boleh ditolak? Okey, seperti yang pernah saya sebut, bahawa ada dua mazhab dalam bab ini. Jadi satu yang mengatakan sifat maknawiyah, iaitu kaunuhu ta'ala qadiran, adanya Allah SWT itu zat yang maha kuasa atau dalam keadaan maha kuasa. Lalu kita kata macam mana? Boleh tak kita tak pakai sifat maknawiyah, cukup dengan kudrah, tak perlu sabitkan sifat maknawiyah? Boleh, kerana ini khilaf di kalangan mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan pendapat yang dipilih atau pendapat yang lebih kuat adalah kita cukupkan dengan sifat kudrah, iaitu Allah SWT maha kuasa, bersifat dengan sifat kudrah. Berarti Allah SWT dalam keadaan kuasa, ya, tanpa perlu kita kata kaunuhu ta'ala qadiran. Tapi ketika kita tidak mensabitkan, menolak itu kalau kita tidak mensabitkan sifat maknawiyah dengan syarat kita iktikad bahawa apapun itu Allah SWT itu sentiasa dalam keadaan maha kuasa. Melainkan dia tolak sifat maknawiyah, tapi dia kata Allah SWT ni ada sifat kudrah tapi dia tidak dalam kuasa, maka orang seperti ini boleh jatuh tergelincir di dalam kekufuran. Seolah-olah dia kata Allah ada ilmu tapi tidak alim. Allah maha melihat tapi sedang tak tengok, sedang tidak melihat. Itu tidak boleh. So ini maksud dia. Okey, cuba kata. Baik, berikutnya soalan yang kita dapat, doktor. Tuhan tidak bertempat, tetapi arash itu bukankah tempat? Mohon penjelasan, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas di dalam nusus-nusus dan juga kalam-kalam ulama bahawa arash ini suatu tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Berarti arash itu tempat, betul. Yang Allah ciptakan, ya. Singgah sana yang Allah ciptakan, betul. Akan tapi bukan bererti bila Allah mencipta arash, kita berkata bahawa Allah SWT berhajat kepada arash. Kalau kita kata macam tu, nescaya Allah mencipta alam ini, Allah berhajat kepada alam. Itu pertanyaan lah, istingkari kita panggil. Allah menciptakan manusia, Allah berhajat kepada ibadah manusia ke? Tak betul. Allah menciptakan arash bukan berarti Allah SWT berhajat kepada arash. Dan dalam ahli sunnah wal jamaah tegas, arash bukan tempat bagi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada arash untuk eksis. Lalu Ustaz, bagaimana dengan Ar-Rahmanu ala arsy istawa? Ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan erti Allah Subhanahu Wa Taala bertempat. Kerana apa? Ar-Rahmanu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahmanu ala al-arsy, atas arash, istawa. Apa makna istawa? Kalau kita takwil berarti menguasai. Menguasai. Dari arash sampai keseluruhannya Allah SWT menguasainya. Kalau tidak, kita tafwid, kita serahkan maknanya kepada Allah SWT. Allah ada sifat istawa. Apakah makna istawa? Wallahu alam. Nama dia isbatu sifatin khabariyah. Tapi makna dia serahkan pada Allah SWT. Ini yang disebut dengan mazhab Imam Abdul Hasan Asy'ari atau tafwid. Berarti apa makna dia? Wallahu alam. Kita tak tahu, serahkan pada Allah.
kita iman ni ayat Al-Quran, tapi kita serahkan maknanya kepada Allah. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor atas pencerahan untuk soalan tersebut. Dan ada soalan lagi, doktor bertanya, apakah hubung kait di antara sifat 20 dengan 99 Asmaul Husna, dan adakah kesemua 99 Asmaul Husna itu sudah terangkum di dalam sifat 20? Mohon pencerahan. Silakan doktor. Okey, terima kasih. Okey, apakah hubung kait antara sifat dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang Allah SWT sampaikan kepada kita melalui malaikat Jibril, iaitu melalui Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita bahawa bagi Allah SWT ada 99 nama yang baik, Asmaul Husna. Di dalam nama-nama Asmaul Husna ini ada beberapa daripadanya yang memiliki makna menunjukkan sifatul af'al, kita panggil. Hubung kait. Contoh dia Allah SWT Ar-Razzaq. Betul ke tidak? Al-Khaliqu, Al-Mubadi'u, Al-Musawwiru ila akhirih. Ini adalah nama Allah yang juga memiliki makna af'al. Kita panggil sifatul af'al. Berarti apa hubung kait dengan sifat 20? Kita tahu Allah SWT memiliki sifat kudrah, betul? Kuasa. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa, qadir, kudrah ini qadimah, sedia ada. Bukan dari tidak ada lalu ada. Dan dia sejak azali, qadim. Qadim kan macam tu. Lalu bila kita hari ini dari miskin tiba-tiba jadi kaya, siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Dalam Asmaul Husna Allah SWT Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Berarti Ar-Razzaq itu adalah dipanggil dengan sifatul af'al. Dia adalah nama daripada nama-nama Allah yang juga merepresentasi daripada perbuatan Allah, yang mana perbuatan Allah ini dipanggil dengan hadis, iaitu baru. Dan dia ini, wujudnya memberi rezeki ini adalah kerana Allah SWT bersifat dengan sifat yang qadimah, yang qadim, yang sedia ada, iaitu kudrah. Allah SWT mengayakan seseorang dengan kudrahnya. Khalqu, mewujudkan. Khalqu, khaliq. Allah SWT yang menciptakan. Kan? Yang menciptakan alam ini. Perbuatan menciptakan itu baru, dari tidak ada lalu ada. Iaitu perbuatan menciptakan itu datang daripada sifat kudrah Allah SWT yang qadimah. Tengok perkaitan dia. Kita boleh nampak kan? Allah kudrah, maha kuasa, dan dengan sifat kudrah ini Allah menciptakan alam. Berarti Allah memiliki sifatul af'al yang hadis, iaitu dengan menciptakan alam. Yang mana Khaliq ini adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah yang baik. Boleh jelas hubungan itu? InsyaAllah jelas kan? Jelas di situ. Syukur doktor. Tapi doktor, sebenarnya banyak soalan doktor kita dapat. Betul. Masa kita lihat doktor dah nak sampai di ujung pertemuan. Masya Allah. Ya, dan untuk waktu ini doktor, mungkin kesimpulan dan kata-kata akhir daripada doktor, silakan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan kita, pengajian kita pada hari ini adalah dalil yang kita bawakan sifat qiyamu ta'ala binafsihi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berdiri dengan zatnya dan tidak berhajat kepada tempat maupun perkara lain yang mewujudkannya. Dari sini insya-Allah kita harap dengan dalil ini iman kita dikokohkan, diterbitkan daripada hujah-hujah yang kuat sehingga tidak mudah tergelincir daripada perkara-perkara yang dapat membatalkan iman. Saya sekiankan pengajian saya pada hari ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti atas perkongsian pada petang ini doktor. Banyak yang kita belajar, insya-Allah kita akan sambung lagi doktor untuk pengajian ilmu akidah kita menerusi di dalam rancangan Imanuna, Iman Kami yang kita bawakan di setiap hari Khamis jam 5 petang insya-Allah. InsyaAllah. Dan para pendengar, untuk waktu ini terus setia bersama kami. Dan Dr. Aiman, jazakallah anakullah khair. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM, dan banyak lagi perkongsian selepas ini buat anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami di Kuantan Pahang 89.6 FM.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Allahumma antas salam. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah kesejahteraan. Daripada mula segala kesejahteraan, dan kepada mula kembalinya kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, negeri kesejahteraan. Wa ilaika ya'udu salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Suburkan amalan jariah dengan mendaftar pakej wakaf Al-Quran dan perigi buat umat Islam yang benar-benar memerlukan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 27 Zulqaedah 1442 Hijrah bersamaan 8 Julai 2021. Kangar Alustar 7.39 malam, Pulau Pinang 7.38, Ipoh 7.34, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 7.30.